Hello everyone, jadi dalam video kali ini kita akan belajar untuk selesaikan latihan sumatif bab 2 Fizik tingkatan 5 KSSM. Dalam latihan sumatif ni kita ada 12 soalan, jadi saya akan buat 2 video untuk selesaikan latihan-latihan yang ada dalam latihan sumatif 2 ni, dan ini adalah video bahagian 1. So kita pergi kepada soalan nombor 1. Terbitkan rumus bagi tekanan pada kedalaman H dalam cecair dengan ketumpatan rho. Jadi untuk untuk soalan ni dia minta untuk kita terbitkan formula P is equal to rho GH daripada formula P is equal to F per A. So untuk A, kita lukis satu bikar yang sangat besar. Bayangkan kalau saya ada satu objek yang berada direndamkan sepenuhnya dalam air, dan katakan kalau kita berada dekat bahagian bawah ini, maksud dia kita ada air sebanyak atas ni yang menghempap ke atas kepala kita. So kita akan rasa tekanan bagi air yang berada dekat atas ni. So kita mulakan dengan formula P is equal to F over A, dan kita tahu kalau kita berada dekat bawah sini, daya menghempap ke atas kita sebenarnya ialah daya graviti ataupun berat untuk air dalam isi padu tu. So kita menggunakan formula mg over A. And then another thing yang kita kena tahu ialah isi padu untuk objek ni ialah luas darab dengan ketinggian. So isi padu sama dengan luas darab ketinggian. And then the second thing is ketumpatan punya formula adalah jisim per isi padu. So dari sini dua formula ni kita boleh gabungkan dia kepada M is equal to rho V dan M is equal to rho AH. Okay, and kita akan gantikan jisim M is equal to rho AH kepada formula yang ada kat sini. So kita akan dapat P is equal to rho AH G over A. Kita ada A dekat atas dan bawah, boleh potong atas bawah. Jadi kita akan dapat formula P is equal to rho H G ataupun rho GH. Okay, so ni untuk soalan A. Dan untuk B, hitungkan tekanan pada kedalaman 24 meter di sebuah tasik yang mengandungi air dengan ketumpatan 1120 kg per meter padu dan percutuan graviti ialah 9.81 meter per saat kuasa 2. So kita menggunakan formula P is equal to rho GH, sebab tekanan dalam cecair is always this formula. So 1120 G 9.81 dan H 24. Kita dapat (263692.8 unit untuk tekanan ialah Pascal, ataupun kalau kita nak ringkaskan tukar dalam bentuk piawai 2.64 kali 10 kuasa 5 Pascal. Okey, itu ialah soalan nombor 1. Jadi untuk soalan nombor 2, rajah 1 menunjukkan radas untuk membanding tekanan dua jenis cecair selepas sebahagian udara telah disedut keluar daripada radas tersebut. Okey, so kita tahu ruang dekat atas ni berada dalam keadaan tekanan rendah sebab udara telah disedut keluar, dan bila ruang dekat atas ni tekanan rendah, tekanan yang sama sebenarnya, tekanan rendah
dan sama untuk cecair X dan juga air. Dan bila tekanan rendah, dia akan menarik cecair X dan air kedua-dua ke atas. Dan kenapa mempunyai ketinggian yang berbeza? Sebab cecair X dan air mengandungi ketumpatan ataupun rho yang berbeza. That's why dia mempunyai ketinggian yang berbeza. Dan apa yang awak perlu tahu di sini ialah semakin tinggi cecair ditarik, semakin rendah ketumpatan cecair tersebut sebenarnya. So kalau berdasarkan soalan, kita boleh kena expect yang cecair X mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding dengan air, yang sebab air lebih rendah ketinggian dia, so air mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi. Okey, terangkan mengapa tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Jawapan dia, sebab titik A dan titik B berada pada aras yang sama dalam cecair yang pegun. Ini sebenarnya dia menggunakan konsep manometer juga, sebab kalau kita berada pada paras yang sama, kita sebenarnya mempunyai tekanan yang sama pada titik itu. So penjelasan dia, bayangkan sebab atas ni ditarik oleh tekanan rendah yang sama. So bayangkan kalau saya pindahkan kedua-dua cecair ini kepada measuring cylinder. Dan cecair X adalah sebanyak 36 cm dan air adalah sebanyak 35 cm. Kalau kita berada pada bottom of this measuring cylinder, sebenarnya kita dihempap oleh tekanan yang sama di atas. Sebab kedua-dua mempunyai tekanan yang sama. So ini yang apa yang diwakili oleh tekanan titik A dan titik B sekiranya kita berada ataupun pindahkan cecair X dan cecair Y ke dalam satu measuring cylinder. Dengan andaian yang atas ni adalah tekanan yang ada pada ruang di atas ini. Okey, yang tu untuk A. Untuk B, hitungkan ketumpatan cecair X. Okay, kita tahu yang pada ketinggian 36 cm cecair X mempunyai tekanan yang sama dengan air pada 35 cm. So kita boleh menggunakan persamaan rho untuk X G H X is equal to rho I G ketinggian air. So and make sure kita punya H ketinggian perlu tukarkan kepada meter. So rho X yang kita nak kira, G kita boleh potong sebab sama nilai dia untuk kiri kanan. HX ialah 0.36 meter sama dengan rho untuk air ialah 1000, ketinggian air ialah 0.35. So kita tahu rho X is equal to 1000 darab 0.35 bahagi dengan 0.36. Kita dapat 972.2 kilogram per meter padu. Okey, itu untuk soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Banding dan bezakan kewujudan tekanan dalam cecair dan tekanan atmosfera. So kalau kita, apa yang kita belajar di bab 2 ini ialah tekanan ada dua dalam bab 2 ni, iaitu tekanan disebabkan oleh cecair dan tekanan atmosfera. So sebenarnya ada persamaan antara tekanan cecair dan tekanan atmosfera dan ada juga perbezaan. Kita nyatakan perbezaan dulu. Yang sebenarnya lebih sesuai kalau kita buat dalam jadual.
untuk cecair, tekanan cecair, tekanan dalam cecair dan tekanan atmosfera. Jadi yang kita tahu ialah tekanan cecair semakin dalam kita pergi, semakin tinggi tekanan sebenarnya. So, tekanan cecair bertambah dengan kedalaman. Manakala tekanan atmosfera semakin tinggi kita pergi, tekanan atmosfera akan menjadi semakin rendah. So, tekanan atmosfera berkurang dengan altitude. Altitude ialah ketinggian. Itu ialah perbezaan antara tekanan dalam cecair dan juga tekanan atmosfera. Manakala persamaan tekanan dalam cecair dan juga tekanan atmosfera ada banyak sebenarnya. Satu ialah tekanan dalam cecair dan tekanan atmosfera, kedua-dua bergantung kepada pecutan graviti. Kedua-dua tekanan dalam cecair dan tekanan atmosfera bergantung kepada ketumpatan air ataupun ketumpatan udara sebenarnya. So, bergantung kepada ketumpatan benda air. Ketiga, tekanan cecair dan tekanan atmosfera boleh dikatakan bertindak ke semua arah dan tidak bergantung kepada luas permukaan. Dan yang paling penting sekali, kenapa boleh wujudnya tekanan dalam cecair dan juga tekanan atmosfera? Boleh bayangkan, kedua-dua tekanan ini wujud disebabkan oleh cecair ataupun atmosfera yang menghempap. Kalau kita berada dalam bawah air, dalam air, so kita boleh rasa tekanan dalam cecair itu sebab cecair dekat atas menghempap ke atas kita. Dan sama juga kalau kita berada di atas daratan, kita boleh rasa tekanan atmosfera sebab berat udara menghempap ke atas kita. So, nombor 4, persamaan untuk kedua-dua tekanan dalam cecair dan juga tekanan atmosfera adalah disebabkan oleh berat turus benda air yang dikenakan terhadap permukaan di bawahnya. Okay, so itu adalah untuk soalan nombor 3. Kita akan pergi kepada soalan nombor 4. Rajah 2 menunjukkan sebatang tube U yang mengandungi merkuri. Jadi kalau kita boleh perhatikan tube U ataupun manometer ni dekat sebelah kanan dia adalah vacuum. So kita tahu dekat sebelah kanan tekanan atas dia adalah 0 Pascal. Manakala sebelah kiri dia didedahkan kepada tekanan atmosfera. Okey, apakah tekanan yang bertindak ke atas titik X dan titik Y pada permukaan merkuri itu? So kita tahu titik X didedahkan dengan tekanan atmosfera. So titik X punya tekanan adalah tekanan atmosfera. Manakala pada titik Y didedahkan dengan vacuum, so 0 Pascal. So B, kita tahu yang tekanan pada X sama dengan tekanan pada Z sebab dia mempunyai paras yang sama dalam cecair yang sama. Dan kita tahu tekanan pada X adalah tekanan atmosfera. Manakala tekanan pada Z yang menghempap ke atas titik Z ni
adalah berat ataupun tekanan yang disebabkan oleh turus merkuri. So kita panggil dia sebagai P merkuri. So tekanan pada Z sebenarnya adalah hasil tambah tekanan turus merkuri tambah sifar disebabkan oleh tekanan dalam vacuum. Jadi kita boleh tahu yang sebab Px sama dengan Pz dan Px adalah tekanan atmosfera, manakala Pz adalah tekanan turus merkuri tambah sifar, dan kedua-dua X dengan Z adalah sama. Jadi kita boleh tahu yang tekanan turus merkuri sama dengan tekanan atmosfera. Maka ketinggian turus merkuri adalah pengukur kepada tekanan atmosfera. Okey, yang untuk B, tentukan tekanan atmosfera dalam unit Pascal. So kita menggunakan formula P is equal to rho GH 13,600, iaitu tekanan ketumpatan merkuri. G ialah 9.81, manakala H kita ialah 756 mm, perlu tukarkan kepada meter. So bahagi 1000 kita dapat 0.756. Kita dapat (10862.50 Pascal), ataupun kalau kita tukar dalam bentuk piawai 1.01 kali 10 kuasa 5 Pascal. Okey, itu untuk soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Sebuah manometer merkuri disambung kepada satu silinder gas. Tekanan gas dalam silinder itu dan tekanan atmosfera masing-masing ialah 180 kPa dan 103 kPa. Lakarkan gambar rajah manometer yang disambung kepada silinder gas itu. Tentukan ketinggian turus merkuri dalam lakaran anda. Okay, so first of all kita perlu lukis satu manometer. Okay, dan sebelah kiri awak boleh bayangkan dia disambung kepada satu silinder gas. Tekanan dalam silinder itu adalah 180 kPa, manakala tekanan atmosfera sebelah kiri dikenakan tekanan atmosfera sebanyak 103 kPa. Dan kita tahu sebab sebelah kiri lebih tinggi tekanan dia banding dengan tekanan atmosfera, jadi merkuri kat sebelah kiri akan ditolak ke bawah, manakala merkuri kat sebelah kanan akan ditolak ke atas. Lakarkan, tentukan ketinggian turus merkuri. Jadi yang kita perlu cari ialah berapakah beza ketinggian di sini. So H. Dan kita tahu beza ketinggian turus merkuri adalah disebabkan oleh beza tekanan. So kita menggunakan formula delta P, iaitu perubahan tekanan is equal to rho GH sahaja, dan kita akan dapat ketinggian turus merkuri. So perbezaan tekanan adalah, so kita kira dulu, is equal to 180 minus 103 77 kilopascal. So 77000 sama dengan 13600 9.81 darab H. So H sama dengan 000 bahagi 13600 9.81. Kita dapat
0.577 dalam meter. Kalau kita nak tukarkan dalam cm, dia adalah 57.7 cm. So H ni adalah 57.7 cm. Okay, so itu untuk soalan nombor 5. Jadi untuk soalan nombor 6, dalam suatu sistem brake hidrolik, seorang pemandu kenderaan mengenakan daya 80 Newton ke atas pedal brake. Daya ini digandakan oleh satu sistem tuas mekanikal kepada daya input 400 Newton ke atas cecair hidrolik dalam sistem induk. Maksud dia 80 Newton ni tak memberi apa-apa, bukannya tak berperanan dalam prinsip Pascal. Diameter silinder induk dan diameter silinder hamba di roda adalah 0.8 cm dan 2.5 cm masing-masing. Okay, hitungkan tekanan pada cecair hidrolik dalam sistem induk. So kita lukis dulu satu sistem hidrolik. Okay, input daya dikenakan ke bawah, Fi, output daya dikenakan ke atas, dan hitungkan tekanan pada cecair hidrolik dalam silinder induk. So ni adalah induk dan ni adalah hamba, output. Okay, so hitungkan tekanan pada cecair hidrolik dalam sistem induk. Kita akan menggunakan formula P is equal to F over A. Tapi masalah sekarang kita tak tahu berapakah luas untuk omboh input. So kita perlu cari dulu dengan menggunakan formula A is equal to pi r square, dan pi r ialah jejari. So kita ada 0.4, tapi perlu tukarkan kepada meter. Bagi 100 square, kita dapat 5.03 darab 10 negatif 5 meter square. So dan daya input sebenarnya ialah 400 bukan 80. So 400 bahagi dengan 5.03 kali 10 kuasa negatif 5, kita dapat 795226.28 Pascal, ataupun tukar kepada bentuk piawai 7.95 kali 10 kuasa 6 Pascal. Nyatakan prinsip yang membolehkan tekanan dihantar dari silinder induk ke silinder hamba. Prinsip ni ialah prinsip yang kita belajar ataupun jumpa dalam bab 2, iaitu prinsip Pascal. So B, prinsip Pascal. Berapakah daya membrake yang dihasilkan di silinder hamba untuk menghentikan putaran roda? So sebab prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan dalam cecair tertutup adalah sama. So di omboh silinder hamba dia juga dikenakan tekanan yang sama, iaitu 7.95 kali 10 kuasa 6 Pascal. So C, kita menggunakan formula P is equal to F untuk output ataupun hamba over A hamba. Yang kita nak cari ialah daya. So F untuk hamba ataupun output is equal to P A H. Jadi untuk kira luas bagi omboh output, kita menggunakan formula pi r square, dan
Jejari adalah 1.25. Tukar kepada meter 100 kuasa 2. Kita dapat 0.00049. So kita dapat 4.9 kali 10 kuasa negatif 4 meter square. So daya output is equal to 7.95 kali 10 kuasa 6 darab dengan 4.9 kali 10 kuasa negatif 4. Kita dapat 3902.95 Newton. Okey. So itu untuk C. Okey, soalan nombor 7. Satu bongkah kayu dengan isi padu 3.24 kali 10 kuasa negatif 3 meter padu dilepaskan di dalam sebuah tangki berisi air dengan melakukan perhitungan yang sewajarnya lakarkan keadaan keapungan bongkah kayu itu di dalam tangki. So apa sebenarnya yang berlaku ialah bila kita ada air dan kita balingkan ataupun lepaskan satu bongkah kayu ke bawah, so disebabkan oleh inersia bongkah kayu tu, kita boleh anggap yang keseluruhan bongkah kayu akan tenggelam ke dalam air, dan bergantung kalau kita punya daya apung lebih besar daripada berat, daya bersih akan dikenakan ke atas dan kayu akan end up terapung sebahagian sahaja. Tapi sekiranya kalau kayu tu punya daya apung lebih rendah banding dengan berat dia, blok kayu tersebut akan end up tenggelam di dasar tangki tersebut. Tapi tu yang kita nak tengok. So kita kena kenal pasti yang sama ada berat bongkah kayu lebih besar ataupun lebih kecil banding dengan daya apung dia. So isi padu, kita tahu formula ketumpatan rho is equal to jisim per isi padu, dan kita sebenarnya boleh cari jisim. M is equal to rho V 920 darab dengan 3.24 kali 10 kuasa negatif 3. .98 kilogram. Jadi berat untuk bongkah kayu tu, W is equal to mg 9.81 sama dengan 29.23 Newton. Itu adalah berat untuk bongkar kayu. Kalau kita nak cari berapakah daya apung bongkar kayu tu sekiranya direndamkan sepenuhnya dalam air, kita menggunakan formula rho GV, manakala rho dekat sini adalah rho untuk cecair. This case adalah 1000. 9.81. Isi padu ialah isi padu yang ditenggelamkan. Sekiranya bongkah kayu ditenggelamkan sepenuhnya, isi padu dia adalah 3.24 kuasa negatif 3. .78. Jadi kalau kita nak lukiskan situasi ini, situasi 1,
kita ada bongkah kayu dengan daya berat ke bawah sebanyak 29.23 Newton, manakala buoyant force daya apung sebanyak 31.78 Newton. So kita ada daya paduan ke atas Fnet. So itulah situasi 1. Sekarang kita cuba lukis situasi 2. Sekiranya bongkah kayu akan terapung dekat atas air, kita kena cari berapakah isi padu bongkah kayu yang tenggelam dalam air. So kita akan menggunakan formula mg is equal to rho gv, sebab bongkah kayu dah terapung dengan senyap di atas air. So daya bersih adalah sifar. Kalau daya bersih sifar, berat pada situasi 2 ni, berat bongkah kayu adalah sama dengan daya apung bongkah kayu tersebut. So jisim 2.98 sama dengan rho adalah 1000 V. So kita tahu V sama dengan 123 0.00298 meter padu, ataupun bersamaan dengan 2.98 kali 10 kuasa negatif 3 meter padu. Okay, so sekiranya kita nak lukis situasi nombor 2, tangki air. Kita ada bongkah kayu yang sebahagian tenggelam dan sebahagian lagi berada di atas air. So kita tahu yang isi padu yang ditenggelamkan adalah bersamaan dengan 2.98 kali 10 kuasa negatif 3 meter padu. Okey, itu sahaja untuk bahagian 1 latihan sumatif bab 2 tingkatan 5 KSSM, dan untuk soalan-soalan seterusnya saya akan bincangkan dalam video bahagian 2. So, thanks for watching.